Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 yang terdiri pada ahli kumpulan Ruqayyah Al-Qudsiyah, Azrin Ivy, Ainatul Fajah dan saya sendiri Aina Liana. Jadi saya akan teruskan dengan introduction. Jabatan adalah salah satu bahagian terpenting dari infrastruktur pengangkutan, tapi juga salah satu yang paling mahal. Seperti dalam kebanyakan projek kejuruteraan, jabatan harus menjadi yang paling selamat kerana menjimatkan kos. Inilah sebabnya mengapa reka bentuk jambatan sangat penting. Jambatan kekuda sangat berkesan kerana mempunyai nisbah kekuatan dan berat yang tinggi. Dalam projek ini, kami telah menguji jenis jambatan kekuda yang paling kuat tetapi menggunakan bahan yang sedikit. Kami diminta untuk menubuhkan kumpulan yang terhad kepada 4 ahli kumpulan. Kami diminta untuk membina model jambatan kecil. Objektif projek ini adalah untuk melatih pelajar mengaplikasi pengetahuan dan kreativiti analisis struktur mereka dalam menyelesaikan masalah praktikal dengan merancang model jambatan, iaitu railway bridge. Di samping itu, objektif projek ini adalah untuk mendorong komunikasi yang berkesan antara ahli kumpulan. Selain itu, pemodelan jabatan dapat dilakukan dengan menggunakan periksian bebas (LIMPRO) di mana kekuatan anggota dan pesongan struktur dapat dianalisis sebelum model fizikal dapat dibina. Kami digalakkan untuk mencari sifat bahan yang digunakan seperti kegunaan tegangan dan mampatan dan modulus yang menggunakan kaedah yang sesuai. Beralih kepada project specification, ahli kumpulan terdiri daripada 4 orang. Model dimension pula, jarak yang jelas antara sokongan model jambatan kami adalah 6000 mm. Lebar keseluruhan model jambatan adalah 2000 mm. Ketinggian keseluruhan model jambatan pula adalah 3000 mm. Jisim keseluruhan model jambatan adalah 185 gram. Model jambatan mampu menampung beban 7000 kg. Berdasarkan spesifikasi model yang diperlukan, kami telah memenuhi semua syarat kecuali panjang model jambatan. Selain itu, kawasan pangkalan hubungan di setiap hujungnya tidak boleh lebih besar daripada 2000 x 2000 mm. Saiz I-beam untuk semua jambatan anggota adalah tiang universal 305 mm iaitu lebar dan 305 untuk tinggi dan 283 untuk panjang. Beban seragam yang diedarkan pada model jambatan untuk keseluruhan jambatan hendaklah 2000 kg iaitu sebanyak 2 tan. Bagi structural specification, panjang keseluruhan model ialah 10,000 mm. Jarak yang jelas antara tepi penyangga sokongan mestilah 60,000 mm. Lebar keseluruhan maksimum ialah 2,000 mm, manakala tinggi keseluruhan maksimum ialah 3,000 mm. Kawasan pangkalan hubungan setiap hujungnya ialah 2000 x 2000 mm iaitu 2 meter x 2 meter. Beban seragam yang diedarkan pula pada jambatan adalah 20,000 kg untuk keseluruhan jambatan, dan akhir sekali saiz I-beam untuk semua jambatan anggota adalah yang universal iaitu 305 x 305 x 283 mm. Assalamualaikum, saya Ruqayyah Al-Qudsiyah binti Cik Azlan. So, saya akan membentangkan bagi model jambatan kita menggunakan software StatPro. Okay. Bagi ini kita akan dapat deflection result dia, di mana ini adalah deflection bagi live load. Load kita kenakan adalah 19.6 kN dan kita akan dapati deflection dia adalah negatif 0.09. Okay. Seterusnya adalah deflection di dead load. Okay, kita kenakan load dia adalah negatif 1 kN dan kita akan dapati deflection dia adalah negatif 0.01. Dan seterusnya adalah result bagi external forces menggunakan StatPro. Okay. Di sini kita dapati jambatan kita, dan ini adalah pin support dan ini adalah roller support. Di pin support kita akan dapat Fy dia adalah 98.0 kN dan Fx dia adalah 0.0 kN. Manakala di roller support kita akan dapati di Fy iaitu 98.0 kN
Dan X dia adalah free kerana roller support hanya mempunyai Fy sahaja. Okay. Dan ini adalah calculation external forces menggunakan step rules. Okay. Seterusnya adalah AutoCAD drawing. View menggunakan AutoCAD drawing. Okay, di sini adalah 3D view di mana kita akan dapati support dia di kedua-dua belah bahagian. Yang ini adalah pin dan ini adalah roller. Kemudian adalah front view. Front view kita akan dapati panjang dia adalah 10,000 mm dan tinggi dia adalah 3,000 mm. Seterusnya adalah side view. Kita akan dapati lebar dia adalah 2,000 mm dan tinggi dia adalah 3,000 mm. Manakala top view, kita akan dapati panjang dia adalah 10,000 mm dan lebar dia 2,000 mm. Seterusnya saya akan serahkan manual calculations ini kepada kawan saya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Nurhazli Aidin Nabila binti Muhammad Zuhairi, menyakit KA 19008. Sekarang saya akan menerangkan langkah pengiraan bagi internal forces dan external forces. Pengiraan untuk external forces adalah dengan mencari total moment, total Fy dan total Fx. Pengiraan bagi moment adalah letakkan arah positif dan sekarang kami letakkan anti-clockwise sebagai positif. Total moment Vp sama dengan kosong. Yang pertama masukkan nilai Jy darab dengan 8. 8 itu mewakili jarak antara J dengan B. Tolakkan dengan 19.61 darab dengan 4. 4 itu adalah jarak antara F dengan B sama dengan kosong. Hasil daripada kiraan akan dapat force Vg adalah 98.05 kN ke atas. Bagi Fy pula, kami assume force ke atas adalah positif, total Fy sama dengan kosong. Masukkan nilai Dy tambah dengan 98.05 kN, tolakkan dengan 19.61 kN dan akan dapat nilai force Vg adalah 98.05 kN ke atas. Dan yang terakhir, force Fx, kami assume tekanan positif, total Fx sama dengan kosong dan akan dapat Bx sama dengan kosong. Bagi internal forces, kami gunakan method of joints untuk mendapatkan semua force. Hasil dari calculation akan dapat BP sama dengan negatif 9.805 kN. Bagi force DC adalah CD 58.847 kN, CP 31.014 kN dan CO negatif 93.069 kN. Dan untuk force DBE 58.847 kN. Force DE adalah EF 235.438 kN, EN negatif 279.289 kN dan EO 93.609 kN. Dan untuk force DF pula, FG 235.438 kN dan SN 19.61 kN. Seterusnya force DG, GH 19.615 kN, GM 10.34 kN dan GN negatif 3.446 kN serta force DHI 19.615 kN. Untuk DI pula, IL 31.004 kN dan IM negatif 10.34 kN. Then force IJ sama dengan negatif 9.805 kN dan IM negatif 9.805 kN juga. Tiga force yang terakhir iaitu MN negatif 16.342 kN, MO negatif 68.651 kN dan serta OP negatif 9.805 kN. Terdapat beberapa zero force member yang melibatkan member AB, AP, BC, BO, HM, IJ, JK dan akhir sekali KL. Assalamualaikum, nama saya Anatul Fasha binti Ahmad. Saya akan terangkan bahagian recommendation dan juga kesimpulan. Untuk recommendation, pertama sekali kita meningkatkan berguna dengan cara CFRP retrofitting.
yang bermasa seperti gambar raja di dalam ni, yang berwarna hitam ni ialah contoh CFRP. CRFP ni disapu di bahagian yang ada besi. Tujuannya untuk meningkatkan lagi tensile besi-besi di dalam struktur ni. Yang kedua ialah reverse planting atau penanaman balik besi. Pertama sekali kita drillkan konkrit tersebut dan kita letakkan ke lubang yang height strength kepada lubang dalam konkrit tu, dan kemudian kita tanamkan dengan besi. Yang ketiga, yang terakhir ialah pre-stressing FRP. Ini tujuannya untuk kita letakkan di bawah bangunan ini. Dia dapat mengurangkan tension di dalam beban, dan apabila tension di dalam beban berkurang, maka bangunan ni akan jadi lagi struktur ni akan lagi menjadi kukuh. Pre-stressing FRP ni juga sesuai untuk letak di jambatan, utamanya diletakkan di bahagian jambatan yang mempunyai beam. Untuk bahagian yang terakhir ialah kesimpulan. Untuk kesimpulan, dalam bangunan dia mempunyai satu prosedur reka bentuk yang dimaksudkannya ialah cross section dan lain-lain. Di dalam defleksi alih-alih dan juga daya tahan rintik dan lain-lain ialah berkait dengan corresponding design codes. Nak tahu tahap limit dia, kita periksa dekat design codes ni. Untuk fatigue, durability dan lain-lain, mestilah mematuhi syarat-syarat loading untuk membuatkan bangunan untuk jadi tahan lebih lama. Itu sahaja daripada kepala kami.